Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insya-Allah pagi ini ayat yang ke-14. Nota yang bercetak berada pada muka surat 107 yang melihat secara soft copy slide nombor 213. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Ayat yang ke-14 adalah jawapan daripada anak-anak Nabi Yaqub setelah sebelum ini Nabi Yaqub telah mengemukakan dua alasan kenapa baginda alaihi salam tidak membenarkan Yusuf itu dibawa keluar bersama dengan abang-abangnya. Yang pertama, kita belajar pada ayat yang sebelumnya, jika dijauhkan Yusuf keluar daripada rumah menyebabkan Nabi Yaqub itu menjadi sedih. Yang kedua, bapa mereka bimbang jika Nabi Allah Yusuf itu dimakan oleh serigala. Maka ayat yang ke-14 ini mereka berkata, qalu, mereka merujuk kepada 10 anak Nabi Yaqub itu berkata, jika dia dimakan oleh serigala sedangkan kami dalam satu usbah. Okey, usbah, kalau tuan-tuan masih ingat pada ayat yang ke-8 kita pernah jumpa dan kita pernah ulas makna usbah. Usbah merujuk daripada bilangan 1 sehinggalah kepada bilangan 10. Jadi seolah-olah mereka kata macam ni, takkanlah serigala dia boleh makan Yusuf sedangkan kami ni usbah, kami ni berada dalam kumpulan yang ramai. Inna idzal khasirun, sesungguhnya kami pasti menjadi orang yang benar-benar rugi. Maknanya 10 anak Nabi Yaqub ni dia kata, takkan serigala tu dia boleh dekat dengan kami yang ramai ni. Maksudnya mereka kata serigala tu takkan dapat mendekati Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kalau serigala itu dapat juga memangsakan Nabi Yusuf ni, dia kata tentu kami 10 orang ni tak boleh pakai lah. Itu bahasa mudah je lah, dia berkata macam tu. Baik, pengajaran ayat yang ke-14 ini, apa kita dapat belajar? Nombor satu, kita dapat belajar dari sudut ciri serigala tu lah. Kalau ramai, mungkin serigala tu dia tak berani. Tapi kalau seorang-seorang, mungkin dia berani. Okey. Sebab tu kalau kita belajar Quran, tuan-tuan kalau nak belajar tentang zoologi, dalam Quran dia ada satu ilmu dia panggil apa? Zoologi. Maksudnya ilmu-ilmu tentang haiwan. Ada banyak dalam Quran Allah menyebut tentang haiwan. Kalau kita buka surah Baqarah, nama surah itu surah apa? Iaitu surah lembu betina. Dalam Quran ada nama surah lebah, An-Nahl, lebah. Dalam Quran ada surah apa? An-Namlu, iaitu surah semut. Jadi Al-Quran ini juga sebenarnya ada memuatkan tentang haiwan, termasuklah az-zibu, iaitu serigala. Okey. Kemudian pelajaran yang kedua kita dapat belajar, semakin bertambahnya ahli, maka semakin kuatlah sesuatu kumpulan itu apabila ia bertujuan baik. Maksudnya kita kata macam pepatah mengata apa? Apa tu pepatah tu kata, kalau sikit
mungkin tak kuatlah. Kalau lagi ramai akan menjadi lebih kuat. Okey, maksudnya kalau bersatu, kalau bergabung, insya-Allah akan menjadi satu kumpulan yang kuat. Hatta ke serigala tu pun dia takkan berani mendekati kumpulan yang kuat. Macam itulah kita semua hidup. Kalau kita berpegang atas tali Allah, wa'tasimu bihablillah, insya-Allah musuh-musuh Islam ni dia takkan dapat dekat dengan kita. Tapi kalau kita bergaduh, berpecah, walaupun Islam sesama Islam, maka musuh-musuh di sekeliling boleh mendekati kita seperti mana serigala boleh mendekati seorang manusia. Baik, kita terus kepada ayat yang ke-15. Okey, ayat yang ke-15 ni kita dah masuk kepada adigan yang keempat. Adigan yang keempat ni satu ayat je, iaitu ayat 15. Kita baca ayatnya terlebih dahulu. Falamma zahabu bih وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. Setelah mereka pergi dengan membawanya bersama-sama dengan mereka, maknanya ayat 15 ni menunjukkan bahawasanya mereka berjaya convince Nabi Yaqub tu nak bawa Yusuf itu keluar. Maknanya mereka berjaya memujuk Nabi Yaqub. Akhirnya dapat juga Yusuf itu dibawa keluar. Lepas tu mereka buat apa? Mereka telah sepakat hendak melepaskan ke dalam perigi. Kita masih ingat lagi pada ayat nombor 10 surah Yusuf, kita pernah belajar sebelum ini yang mereka telah bersetuju dengan satu cadangan seorang daripada 10 orang tu. Ada seorang mengatakan janganlah kita bunuh dia, tapi kita letakkan dia ke dalam ghayabatil jub. Kalau masih ingat pada ayat yang ke-10 yang lalu, maka apa yang mereka rancang itu Allah mengizinkan ianya berlaku. Allah sebenarnya dia telah aturkan pun. Nanti kita akan tengok bagaimana Allah Ta'ala merancang apa yang mereka telah rancangkan. Okey. Kemudian mereka pun sama-sama letakkanlah Yusuf itu ke dalam satu perigi. Kita pernah ulas sebelum ni ayat 10, ghayabat iaitu perigi yang jauh daripada rumah Nabi Yaqub. Al-Jub merujuk kepada perigi yang sangat dalam. Semasa Nabi Yusuf berada di dalam perigi itu, apa yang Allah bagi tahu kepada dia? Kami pula mewahyukan. Okey, mewahyukan di sini sebenarnya adalah Allah telah mengilhamkan. Seolah-olah Nabi Yusuf ni dia menjadi seorang yang mula-mula dia takut, tapi dia boleh menjadi seorang yang berani, sehingga Allah mewahyukan kepada dia, mengilhamkan kepada dia, engkau nanti pasti akan cerita balik perbuatan 10 abang engkau ini kepada mereka sedangkan mereka tak sedar. Masa dalam perigi tu Allah Ta'ala telah bagi ilham kepada Nabi Yusuf ni sebahawa satu hari nanti engkau akan bongkarkan perbuatan mereka ini kepada mereka sendiri, dan pada waktu itu mereka tak akan sedar bahawa engkau ni sebenarnya masih lagi hidup. Nanti kita akan jumpa pada ayat yang panjang nanti, insya-Allah. Baik, ayat ni tuan-tuan menarik ya.
Dia satu ayat je. Kenapa Allah tak panjangkan cerita Nabi Allah Yusuf dia menjerit ke, tuan-tuan bayangkan, budak kecil ditinggal di dalam perigi yang sangat jauh, yang sangat dalam. Agak-agak tuan-tuan, macam mana dia punya, cuba tuan-tuan bayangkan macam mana dia bawa keluar Yusuf daripada rumah. Agak-agak dia buat apa Yusuf tu on the way nak ke perigi tu. Mungkin dia tumbuk ke, mungkin dia kan orang dah marah kan. Lepas tu macam mana dia campak dalam perigi tu. Ayat ni satu saja, seolah-olah Tuhan tidak mahu cerita kepada kita. Kerana apa? Kerana perbuatan tu macam, kalau kita dapat, kalau ayat tu panjang, kita rasa macam ya Allah kesiannya. Jadi untuk menghilangkan rasa macam sedih, kita kata tak patut, maka Allah cerita ringkas saja ayat tu, satu ayat je. Jelas sebenarnya apa yang Allah nak sampaikan. Baik, daripada ayat yang ke-15 kita ambil ayat 14, kita ambil ayat nombor 15, pengajaran dia apa? Okey, kita dapat belajar kat sini kenapa Nabi Yaqub dia benarkan juga Yusuf itu dibawa oleh anak-anak dia. Sedangkan sebelum ni, ingat tak, dia kata apa? Dia kata kalau kau bawa dia akan menyebabkan aku menjadi sedih. Tapi kenapa Nabi Yaqub dia benarkan juga Yusuf itu dibawa keluar? Antara yang kita boleh belajar, okey, surah Yusuf ni teladan dia, kita kena fikir yang tersurat, kita boleh fikir dia yang tersirat. Agak-agaklah kalau tuan-tuan jadi macam Nabi Yaqub, ada anak 10 orang macam tu, so boleh terima tak ke macam mana? Nabi Yaqub ni dia bagi juga bawa keluar. Daripada ayat itu kita dapat belajar apa? Seorang ayah ni dia sedaya upaya, dia akan cuba nak menggembirakan anak-anak dia. Dia akan cuba untuk menunaikan permintaan anaknya, sekalipun dia terpaksa dia terpaksa bersedih. Betul tak? Ingat ya, anak-anak ni pun boleh menjadi influencer. Kita hati-hati dengan anak-anak, sebab dia adalah fitnah bagi kita semua. Kita ni mula kata tak okey, anak pujuk, ayah pun ayah ikut je lah, macam tu kan. Anak kata jomlah ayah. Jadi ayah dia pun okeylah ayah ikut je lah. Anak ni dia tak fikir dah, ayah sedih ke, ayah tak suka ke, dia fikir dia pun happy. Betul tak? Kadang anak macam ni. Ini kena pada kita jugalah, betul tak? Okey, jadi Nabi Allah Yusuf ni dia tengok 10 anak ni betul-betul minta. Okey, ini menunjukkan juga apa? Nabi Allah Yusuf dia tak tahu apa yang berlaku kat depan. Kalau dia tahu berlaku buruk di hadapan, tentu dia tak bagi. Menunjukkan apa? Nabi Yaqub tak tahu perkara ghaib. Okey, pelajaran nombor 1. Pelajaran nombor 2, kenapa Nabi Yaqub dibenarkan juga menunjukkan kepada kita, anak-anak ni kalau kita biar duduk dalam rumah aja, tak keluar dari rumah, lepas tu tak bermain, mungkin tak akan dapat membantu perkembangan mental dan emosi anak-anak. Betul tak? Tengok orang zaman dulu, macam tuan-tuan kan, keluar tak pergi main, panjat pokok, terjun sungai. Betul tak? So membesarkan apa? Sebagai seorang yang hebat. Anak zaman sekarang kat mana dia duduk? Duduk dalam bilik, tak nak keluar rumah, main gadget. Tengok zaman dulu. Betul tak? Kita dapat belajar. So Nabi Yaqub ni dia tahu, sebab anak dia kata apa, ingat tak? Dia kata bagilah dia keluar dengan kami ayah, supaya dia boleh happy, dia boleh main-main dengan kami. Ingat lagi tak? Okey. Dalam masa yang sama, sebenarnya Nabi Yaqub ni dia tak nak anak dia ni macam tak bercampur bau. Sebab tu dia bagikan anak dia keluar. Sebab itu bagus kalau kita boleh buat family gathering kan. Semua anak balik, kumpul buatlah apa-apa program. Itulah yang Nabi Allah Yaqub, seperti
berfikir, oh lah 10 anak ni beria-ria sangat, nak bawa dia keluar. Okeylah, Nabi Allah Yaqub bagi. Okey, pelajaran nombor 3 kita dapat belajar daripada ayat tadi tu, Allah Subhanahu wa taala telah menguatkan hati Nabi Yusuf alaihi salam sejak daripada awal lagi. Maksudnya ketika dalam perigi tu pun Allah telah mengilham kepada Nabi Yusuf supaya apa? Sabar, tabahkan. Okey, pelajaran nombor 4, kenapa Allah Ta'ala jaga Nabi Allah Yusuf ni? Jawapan dia, Allah akan sentiasa menjaga para walinya. Okey, sebab kita tahu, ingat tak cerita mimpi tu? Ingat, dia begini, Allah Ta'ala kalau dia mentakdirkan sesuatu, dia akan menjayakan apa yang dia takdirkan. Ingat kita sebut, sebab Nabi Allah Yusuf ni, dia telah ditakdirkan suatu hari nanti 11 anak dia, 11 anak Nabi Yaqub akan sujud pada dia. Nabi Yaqub akan sujud pada dia, dan emak dia pun akan sujud kepada dia. Jadi buatlah macam mana sekalipun, Allah akan menjayakan apa yang telah dia takdirkan. Okey, kita masuk kepada ayat yang ke-16. Kita dah masuk 16 minit. Sikit lagi boleh tuan-puan 20 minit saya berhenti. Baik, ayat yang ke-16, sila lihat nota yang bercetak muka surat 111, slide nombor 222. Kita masuk kepada babak yang ke-5. Masuk babak pertama, adegan yang ke-5. Okey, kita baca ayatnya. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. Dan selepas itu mereka pun datang. Datang tu maknanya mereka balik bertemu dengan bapa mereka pada waktu bila? Isyak. Isyak maksudnya waktu isyak. Biasanya kalau balik bermain, bila dia balik? Sepatutnya kita pesan maghrib nanti balik tapi mereka tak balik maghrib, mereka balik waktu isyak. Ketika mereka balik je waktu isyak sampai ke rumah, tentulah bapak dia tanya, mana anak dia ni tak balik-balik, isyak baru balik. Dalam keadaan mereka yang bekun, mereka buat-buat nangis 10 orang ni. Okey, ayat 16 ni kita dapat belajar ada 2 helah yang digunakan oleh 10 anak Nabi Yaqub ni untuk menipu beliau. Yang pertama, mereka balik pada waktu isyak. Kenapa dia tak balik maghrib? Kenapa dia tak balik nak masuk maghrib? Kena balik waktu isyak. Para ulama tafsir kata, dia balik lewat ni nanti mungkin, kalau contoh, kalau dia nak bawa alasan Yusuf hilang, mesti bapak dia tanya apa? Kenapa kau tak cari dia? Betul tak? Jadi untuk pastikan, kalau bapak dia tanya soalan 1, soalan 2, mereka ada hujah. Nampak Sebab nanti kita akan tengok apa mereka nak cakap kepada Yaqub. Jadi apabila mereka balik lewat, mungkin mereka dah cover dah kan, kami dah cuba cari sebab itulah kami balik lewat. Okey, dalam keadaan dia menangis. Okey, kenapa mereka menangis? Okey, mari kita tengok pengajarannya. Okey, pelajaran yang pertama, orang yang menipu ni, dia akan cari jalan macam mana nak pastikan dia berjaya untuk menipu. Betul tak? Ni hati-hati. Okey, sebab zaman sekarang ni, zaman akhir zaman ni, kita pun jadi pening. Siapa yang amanah, siapa yang khianat, kita pun kadang-kadang jadi pening. Sebab akhir zaman memang Nabi sebut macam tu. Okey, pelajaran nombor 2, seseorang yang menangis, dia tak boleh dijadikan bukti dia bercakap benar. Ada kemungkinan dia buat-buat benar, nangis. Kalau dalam mahkamah, siapa pernah masuk mahkamah,
Kalau ada orang menangis, hakim kata kau betul, habis kita. Betul tak? Kalau digunakan hujah, dia menangis, kau memang bersalah sebab dia menangis. So menangis ni tak boleh dijadikan sebagai bukti. Menangis ni orang boleh buat tau. Tambah lagi kalau pelakon-pelakon suruh dia menangis, dia boleh menangis. So kalau menangis dijadikan bukti dia itu seorang yang bercakap benar, habis. Kita pun jangan terpengaruh. Anak-anak ni kadang macam tu juga. Okey, jelas tak puan? Pelajaran nombor 2. Okey, pelajaran nombor 3. Dah masuk 20 minit dah. Sempat tak ni? Asyik ambil sikit lagi boleh? Boleh ya, sikit lagi. Okey, nak habis dah. Maafkan saya tuan puan. Okey, pelajaran nombor 3. Kenapa mereka balik waktu isyak dalam keadaan gelap? Kerana mereka takut bapa dia boleh tengok mata mereka. Lepas ni nak suruh cakap benar, tengok muka ayah, tengok muka ayah. Kau menipu ni kan dia. Sebab tu kalau kita belajar, kita boleh melihat eye contact tau. Kita tengok mata dia. Nanti orang yang pakar dia tahu anak mata dia macam mana, anak mata dia ke mana. Kita boleh tengok pada mata orang cakap benar tak cakap benar. So lepas ni suruh tengok apa? Tengok mata. Okey, pelajaran nombor 4. Okey, iman. Okey, yang ni kita masuk nanti pada keterangan ayat nombor 17, pelajaran nombor 4 ni. Saya terbawa awal, kita cukup dengan pelajaran nombor 3. Baik, itu saja yang dapat kita kongsikan tadabbur ringkas surah Yusuf. InsyaAllah besok kita akan masuk kepada ayat yang ke-17. Maksudnya nota ni dah habis dah. Sudah saya kena buat lagi ni insyaAllah. InsyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan rahimani rahimakumullah, kita sudah dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.